Baby tak membesar sebab jantung saya tidak mengepam dengan bagus. So doktor plan untuk bersalin awal. Baby saya premature, yang first one. So bayangkan, houseman, baru kahwin, tiba-tiba mengandung, tiba sakit jantung, Tiba jadi ibu. tiba-tiba anak premature tak tahu handle. Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di dalam segmen Borak Pak Irfan Podcast. Dan hari ini saya seronok sangat sebab kita sebenarnya dah lama dah nak lock tetamu jemputan kita pada hari ini tau. Bawa Dr. Fatin Liana ke studio kita hari ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah sihat. Alright, okey, cantik orangnya. Okey Doktor, hari ni kita nak bercerita tentang kehidupan Doktor sebagai seorang ibu, especially ibu yang dah ada anak 3 orang ni kan. So betul. mesti akan ada ups and down juga dalam kehidupan sebagai seorang ibu. Jadi kita tak nak buang masa, kita nak terus ke soalan yang pertama. Kita nak tanyalah, mempunyai 3 orang cahaya mata. Kita ada Ajda, kita ada Nolan dan juga Kayla kan. Macam mana perjalanan Doktor tu sebagai seorang ibu sambil-sambil tu nak bekerja lagi? Pengalaman yang sangat menarik. Okey. Yang tak boleh dapat di mana-mana lah. Okey. Bagi saya, menjadi seorang ibu ni sangat rewarding. Satu pengalaman yang saya rasa kalau semua orang diberi peluang rezeki untuk menjadi seorang ibu, silakan. Sebab sekarang ni ada gerakan child free kan. Itu dia, betul. Rugi bagi saya untuk seorang perempuan jika diberi kelebihan dan rezeki tapi memilih untuk tidak mahu menjadi seorang ibu. Okey, berbalik kepada kehidupan saya, sama seperti orang-orang lain yang bekerja, kita ni mencabar. Saya tak nak sugarcoat lah cakap hidup. Wah, okey, semuanya terkawal. Tidak. Betul. Tidak. Kehidupan ibu mana yang cantik je all the way, betul tak? Betul. Memang dia penuh dengan unak dan duri, penuh dengan cabaran. Tapi eventually, apa yang saya perasan Kak Amy, kekuatan seorang ibu ni Allah kurniakan, kita memang ada ketabahan dan ketekunan tu. Macam saya sendiri, sebelum saya jadi seorang ibu, kita single lah. Saya rasa saya tak boleh lah buat benda-benda tu. Tak mampu dah. Tak mampu. Bila kita list down kan, apa tanggungjawab seorang ibu dengan kita nak jaga kerjaya lagi, saya rasa impossible. Nak seorang doktor. Kalau kita kerja, kalau macam bukan high demanding job macam doktor pun kita rasa keluarga terabai. Kerja jadi doktor, of course lah, lagilah terabai. Saya pernah ada that kind of mindset. Saya dulu pernah cakap pada diri saya lah, kalau masa tu saya habis medical school, saya cakap saya nak tunggu habis houseman, kalau saya jumpa jodoh baru saya nak kahwin. Sebab saya rasa saya tak boleh menjadi isteri yang baik dan saya takut saya mengandung, saya tak boleh jadi ibu yang baik kalau saya bekerja sebagai seorang doktor. Itu mindset saya. Okey. Tapi kun fayakun, tiba-tiba kahwin houseman. Tiba-tiba mengandung. Saya mengandung ketika houseman. Tu seorang doktor, semua orang pun tahu houseman ni adalah tempoh yang sangat-sangat crucial. Mencabar. Sangat-sangat mencabar. Dia it will torture your mental, you punya physical. You memang dalaman you kena kuat. Tapi itulah orang kata tak boleh cakap besar. Tak boleh cakap tak nak. Tak boleh cakap tak nak. Saya sangat confident. Saya bagi tahu semua orang. Semua orang tu family saya. Oh, tak nak kahwin. Nanti dulu. Konon nak fokus kerjaya. Sebab saya, daripada saya single dulu lah kan, masa masuk hijabista dulu semua, saya memang seorang yang kira high achiever lah. Saya dah tahu plan saya nak apa. Berkahwin, dapat anak ni adalah was never in the plan asalnya. Nanti. Macam tu. Tapi itulah, Allah kurniakan saya tiba-tiba dapat jodoh, dapat anak. Saya kahwin sebulan mengandung. Houseman sangat mencabar, tapi saya survive. Tiba-tiba ada 3 anak hari ni. Dan tiba-tiba saya enjoy being a mother. Saya rasa macam sangat rewarding. Macam kalau nak kata susah tu, saya rasa setiap mak ada cerita yang tersendiri. Tapi kita mak ni simple je. Benda susah, kita bangun tidur dah lupa dah benda tu. So kita akan lalui hari-hari yang baru dengan semangat baru. Dan sebenarnya reward kita adalah bila kita melihat senyuman di wajah anak-anak juga sebenarnya doktor kan. Itulah kekuatan kita. Ya, betul. Jadi macam mana berat sekalipun dugaan yang melanda, tapi bila kita tengok anak-anak happy kan, kita dapat bahagikan anak-anak, itu adalah satu kepuasan untuk kita sebagai ibu. Okey. Kita nak bercerita tentang tiba-tiba ada 3 orang anak hari ni. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit lah pengalaman bersalin melahirkan ketiga-tiga cahaya mata doktor ni. Mungkin setiap anak tu ada cerita yang berbeza kan. Kalau boleh doktor share dengan kita. Okey.
Saya memang sangat suka bidang ONG ni lah, obstetric and gynecology. Dulu saya pernah bercita-cita nak menjadi seorang pakar ONG. Okey. Waktu saya tak kahwin lagi. Yang ada dalam list tu lah. Yang ada dalam list tu. Okay, mesti kena kejar. Saya, itu plan dia. Tapi lepas kita berkahwin, kita tak boleh lalu selfish. Saya pun faham keadaan anak-anak saya, suami saya, ibu bapa saya yang tidak mampu untuk support untuk my career growth. Kalau saya pilih ONG tu, saya tahu saya kena korbankan keluarga saya, in which saya tak ready. So saya tukar kerja ke klinik kesihatan yang mana waktu kerja lebih fleksibel. So kita kerja 8 hingga 5 saja. So saya ada masa dengan anak, dengan suami semualah. Apa yang saya nak sampaikan sekarang adalah saya nak bagi tahu yang pregnancy itself memang sangat mencabar. Bila kita mengandung tu, tak kira lah siapa-siapa, perempuan, kerja ke tidak kerja ke, doktor ke, engineer ke, lawyer suruh rumah, semua ada cabaran masing-masing. Pregnancy itself is a test. Is a test. Kita tak boleh mengandung, insyaAllah okay tu, tak ada apa-apa kot. Tak boleh. Kalau you ada that kind of mindset, you akan tertekan. Macam saya, sebelum pregnant, walaupun saya yang first one tu cepat, tapi saya dah tahu kalau kita pregnant, apa akan jadi kepada saya. I will never be the same person again. Untuk seorang perempuan, the moment you berkahwin, the moment you mengandung, the moment you bersalin, you will never be the same person again. Apa yang you tengok dalam hidup ni, priority you, you punya misi, visi semua akan berubah. Itu yang jadi kepada saya. Dan akak agree dengan tu. Kan? Betul. Sebab apa saya hari ni Kak, bukan saya yang dulu. Saya kalau orang pernah kawan dengan saya dulu dan orang jumpa saya hari ni, I am not the same person. Totally different. Sebab eventually dalam masa 10 tahun perkahwinan ni saya telah berubah. Kembali kepada pregnancy tadilah. Pikirlah pula kan. Tak apa. Macam cerita. Excited sebenarnya datang podcast ni nak bercerita. Lagipun lain daripada lain sebab dia melibatkan parenting, kisah kita sebagai seorang ibu. Betul. Kan. Jadi memang kita akan excited lah. Betul. So kita kembali kepada soalan tadi. Pengalaman doktor ketika bersalin ketiga-tiga Syahimah tu doktor tu. Tiga-tiga pengalaman yang berbeza. Okay. Saya memang plan pregnancy saya. The first one tu lepas bersalin saya pakai alat perancang. 2 tahun saya buka, saya mengandung yang nombor 2. Pakai lagi alat perancang, 2 tahun lebih, dapat yang ketiga. So gap dia tu just nice lah. Tapi walaupun kita rancang macam tu, setiap satu tu ada ceritanya yang tersendiri. Okay. Untuk anak yang first, waktu tu saya houseman kan, kita kerja penat kan. Tapi saya ni jenis yang tak kisah kerja penat. Saya as long as my mind is stable, saya okay. Tak tidur 3 hari ke, okay. Misalkan saya dah anticipate benda tu. Saya tahu okay, saya akan busy, saya tak boleh tidur 3 hari. So saya boleh. Tapi waktu tu saya pregnant. Itu yang saya lupa. Saya ingat badan orang pregnant dengan orang tak pregnant ni sama. Saya ingat berbekalkan semangat je kita boleh pergi. Betul. Okay. Tapi tidak. Kita kena maklum yang sistem fisiologi orang mengandung ni berbeza dengan orang biasa. Okay? Kalau kita baca Al-Quran pun dalam surah Luqman, dia ada cakap, kami memerintahkan kamu untuk berbuat baik pada ibu bapa kerana ibu telah mengandung dengan lemah. Dengan segala kelemahan. Maksudnya dalam Al-Quran pun dah cakap tempoh mengandung tu memang tempoh yang lemah bagi seorang ibu. Jadi nak dijadikan cerita, saya kena sakit jantung waktu saya pregnant. Betul? Ya, dia bukan sakit jantung macam kolesterol yang kena block, heart block tu semua, tidak. Saya terlalu penat, jantung saya jadi haywire. Punya rhythm tu tak sama. Macam orang lain kan dep-dep, dep-dep, macam tu kan. Saya ni dia macam dep-dep, dep-dep. Dia bila haywire, dia boleh menyebabkan kegagalan jantung. Bahaya. Waktu tu saya pregnant, saya memang sangat penat. Waktu tu tak cukup houseman lah. Kat hospital yang sangat besar, satu department ada 8 orang houseman saja, dan saya waktu tu ketua houseman pula. Ya Allah. Mengandung pula anak first. Waktu tu usia kandungan doktor, kalau doktor ingat berapa? First trimester sampai second trimester. Alright. Dia masuk second trimester tu, saya dah rasa mengah sebenarnya. Saya rasa macam bila saya bubuk kerja, saya macam tahan dada. Dia macam tu. Saya kata, sakitnya. Saya ingat bila
secara fisiologi, bila kita pregnant, memang kita punya sistem jantung akan berubah. Kita punya cardiac output, jantung kita akan jadi lebih laju, darah yang masuk ke jantung akan meningkat lebih kurang 30 hingga 50%. Itu yang menyebabkan mengah. Lepas tu kita punya paru-paru akan jadi macam sempit tau. Sebab uterus tu dia menolak. Betul. Dia menolak paru-paru, tapi at the same time demand oksigen tu banyak sebab kita nak bagi kepada growing fetus. Kita nak pakai oksigen untuk kita, untuk baby juga. So mengah lah, tapi saya pun tak tahu yang normal macam mana. Saya diamkan je. Saya diamkan aja sampai satu masa saya dekat kecemasan waktu tu, tengah bekerja. Saya rasa macam dada saya dihempap. Lepas tu saya check nadi saya sendiri. Dia macam haywire. Deg-deg-deg-deg macam tu. Kenapa nadi aku macam ni? Lepas tu saya kata, betul ke ni? Lepas tu tiba rasa macam nak pitam. Lepas tu saya bagi tahu specialist saya. Dia check, dia kata cuba buat ECG, check jantung kan. So check jantung, buat ECG. Memanglah boleh nampak ada PVC. Rhythm saya tu macam tu. Terus masuk red zone. Alang-alang tadi dekat emergency kan. Terus doktor yang ditolak ke red zone. Okay, duduk atas katil. We got the pregnant lady here, our houseman. Tengah ada PVC, put her on the bed, red zone. Cepat letak cardiac monitoring. Saya macam, aku jadi patient ke ni? Saya tengah bekerja dengan kawan saya tengah cari saya, mana Fatih ni? Kau buat apa badan atas katil ni? Kita jadi patient. So eventually saya masuk ward, saya masuk CCU. Sebenarnya saya di-refer ke IJN. Lepas tu plan for operation. Sebenarnya daripada pregnant saja. Saya seorang yang sangat sihat, Alhamdulillah. Daripada kecil tak pernah masuk hospital, tak pernah sakit, tak pernah pergi klinik pun. Saya atlet dulu. Tapi bila saya mengandung, overwork, my body cannot take it, jantung. Itu pengalaman yang saya tak boleh lupa. Disebabkan sakit jantung tu, dinasihatkan untuk MC lamalah, berpanjangan 3 bulan tak salah saya tunggu delivery. Tapi waktu tu kandungan saya affected. Baby saya tak membesar. IUGR, dia restricted growth lah. Intrauterine growth restriction. Baby tak membesar sebab jantung saya tidak mengepam dengan bagus. So doktor plan untuk bersalin awal. Baby saya premature, yang first one. So bayangkan, houseman, baru kahwin, tiba-tiba mengandung, tiba sakit jantung, Tiba-tiba jadi ibu, tiba-tiba anak premature tak tahu handle. Memang sangat stressful. Saya pernah melalui perkara yang saya rasa saya tak ada cerita secara detail lah dalam social media saya, sebab saya rasa benda tu terlalu private. Untuk saya rasa ini first time kot saya share dekat podcast Pak and Ma. Nak bagi tahu keadaan the first one. Untuk yang sebelum yang kedua tu, saya buat operation di IJN untuk betulkan balik rhythm jantung saya tu. Alhamdulillah, lepas operation tu memang totally okay. So bila saya pregnant the second one, jantung saya okay, Alhamdulillah. Tak ada masalah apa. Cuma yang nombor 2 tu, Nolan tu, masalah dia dekat breastfeeding. Saya memang menangis breastfeeding sebab first one tu premature, anak saya tak pandai breastfeeding. Saya ajar tak pandai, saya give up. Saya pump. The first one pump. The second one tu saya memang, sebab saya dah kerja dekat klinik kesihatan, saya kerja bahagian ibu dan anak. Saya adalah pro breastfeeding. Saya ajar patient untuk breastfeeding. Dan saya tak sabar untuk breastfeeding. Saya ingat benda tu macam kita ajar orang dia theoretical part dia. The technical part dia kita buat sendiri, baru kita tahu susah. Sangat susah breastfeeding ni. Dia memang journey yang air mata untuk saya. Tapi Alhamdulillah, saya berjaya breastfeeding. Baby saya nombor 2 tu sampai umur dia 3 tahun. Dan yang baby yang ketiga tu memang fully breastfeed lah sampai sekarang pun. Tapi kita dah top up dengan formula lah sebab dia dah 2 tahun lebih kan. Yang baby nombor 3 tu Allah mudahkan. Saya rasa macam saya pregnant tu tak ada apa isu sangat lah. Tak ada sakit jantung ke, breastfeeding pun dah pandai. So kita just enjoy. Cuma waktu tu umur saya 33 tahun. Saya dah rasa penat. Yelah. Saya rasa penat mengandung dengan ada 2 anak. Kita tak ada maid, kita bekerja full time, husband bekerja full time, parents saya masih bekerja. So nak handle family tu bagi saya sangat mencabar lah. Tapi along the way tu doktor belajar lah sikit-sikit. Setiap hari tu kita belajar something new untuk kita perbaiki diri kita dan jadi lebih baik lah kan. Betul. Okay, saya sebenarnya bila saya dengar journey doktor daripada yang the first one tu kena serangan jantung, maksudnya ada masalah dengan jantung. Kemudian the second one Alhamdulillah tak ada. Tapi cabarannya waktu breastfeeding pula. Betul. Untuk nombor 3 Alhamdulillah memang tak ada apa-apa masalah. Maksudnya mungkin belajar daripada pengalaman
pengalaman juga. Jadi doktor dah tahu dah, okay, ni ada benda yang tak kena, ini ini tak okey, macam tu kan. Jadi apa yang boleh doktor ceritakan juga kepada mungkin new moms dekat luar sana yang mungkin dirasa stressful sebab jadi ibu ni, macam doktor kata, kita dah tak jadi seperti diri kita yang sebelum ini kan. So mungkin ada perubahan-perubahan yang berlaku dari segi fizikal juga, mental juga. Mereka tak cukup kuat untuk melalui dugaan ni. Mungkin ada apa-apa yang doktor boleh sampaikan kepada new moms di luar sana? Okey, nasihat saya adalah bila kita jadi seorang ibu ni, masalah dia adalah when we put too much expectation. Expectation sebenarnya is all in your mind. Sebenarnya kalau you boleh lower down your expectation, you tak jadi perfectionist mom, you tak hiraukan apa orang komen sekeliling you, actually enjoy jadi mak ni sebenarnya. Sebab kita dapat kasih sayang tu bukan daripada suami je, daripada anak. Macam setengah orang kan, dia merajuk, suami je yang pujuk. Suami tak pujuk, tak ada siapa pujuk. Macam kita ada 3 orang. Semua pujuk umi dia. Dengan abi-abi dia semua. So actually sangat membahagiakan menjadi seorang ibu ni sebenarnya. Kalau kita cerita pasal dugaan, memang dugaan menjadi seorang ibu sangat-sangat tinggi. Masa kecil lain dugaan dia. Dah besar anak remaja lain. Anak dah berkeluarga lain kan. Tapi itulah, bila kita jadi seorang ibu ni, you have to be ready. Maksud ready tu bukannya you kena prepare 100% waktu jadi ibu. No. You buat macam tu, you tak akan jadi ibu. Dia cakap, I rasa I tak fit lah. I kena ni, I kena tu. No. Kalau you fikir terlampau banyak, you tak akan buat. You have to have some sort of knowledge lah sebelum you embark into pregnancy kan. Macam saya cakap tadi, bila saya pregnant, saya dah tahu dah apa akan berlaku pada badan saya kan. Ibu-ibu di luar sana pun boleh membaca pasal pregnancy. Bukan doktor je lah. Maksudnya kita baca apa perubahan dalam badan kita. Kenapa kita loya? Kenapa kita muntah? Berapa lama kita akan loya dan muntah? Semua ada dalam buku. Semua tu ada. Jadi bila kita tahu, kita lebih ready. Dan tak terkejut sangat lah. Kenapa macam ni mengandung belakang saya sakit sangat Padahal kalau kita tanya semua orang yang mengandung, semua akan mengalami benda yang sama kan. Macam tu. Bila you dah tahu benda tu akan berlaku, don't put too much of expectation. Macam contoh bila kita mengandung, kita ada anak lagi dekat rumah, kita tak boleh expect kita masak setiap hari kat rumah kan. Kita tak boleh expect rumah kita perfect, bersih macam dekat Instagram tu. Tak boleh. Tak boleh. It's okay to have a bad day. Bad weeks pun tak apa. Lepas tu you bangun balik. Seorang mak, dia tak akan give up. Tak akan give up. Just you kena jaga mental you je. Bagi I, mental je. Kalau mental you terganggu, you buat apa semua you rasa susah. So kalau mental you terganggu, cepat-cepat eliminate apa punca menyebabkan you stress tu. Jangan duduk dalam satu masalah tu lama-lama, sebab dia akan makan diri. Sebab you ada masalah ke, you tak ada masalah ke, hidup kena diteruskan. Anak tetap kena pergi sekolah, suami tetap kena pergi kerja. Ada anak yang nak kena diberi makan. Kan? Betul? Yeah. So you have to gather yourself up, bangun. Untuk sesekali menangis, jatuh, it's okay kan. Kita adalah manusia biasa. Betul. Tapi macam doktor cakap lah, kita kena bangkit semula dan teruskan. Sebab nak tak nak kita kena lalui juga setiap dugaan tu kan doktor. Alright, bila kita bercakap tentang doktor dan doktor di rumah, maksudnya Umi dan Abi ni dua-dua doktor. Jadi kita nak tanyalah, siapa sebenarnya yang betul-betul orang kata memang particular tentang kesihatan, keselamatan anak ketika di rumah. Adakah doktor-doktor di rumah itu memang sangat particular, itu tak boleh, ini tak boleh, ataupun you guys just let anak tu menjadi kanak-kanak seperti anak-anak yang lain, tetapi ada sedikit orang kata jagaan yang lebih teliti lah mungkin berbanding akak yang bukan doktor kan. So macam mana? Benda ni macam menarik sikit untuk diceritakan. Sebab walaupun kami suami isteri dua-dua doktor, tapi kita dibesarkan daripada family yang sangat berbeza. My husband ni, family dia dengan family I berbeza. Husband I, cerita husband dululah Dia kecil, dia dibesarkan dalam family yang well mannered, polite. So mak mertua saya ni sejenis yang orang panggil helicopter parent lah. Dia mengambil tahu semua
tindak tanduk anak. Tak boleh kotor-kotor, main kat luar kena proper, pakai slipper, macam tu. Dia sebab mak mertua saya jenis yang teliti, tertib orangnya kan. Rambut suami saya sentiasa sikat. Macam tu kan. Sampai ke sekarang pun kan. Husband saya sangat polite lah. Berbeza dengan saya, parent saya adalah free range parent. Free range ni dia bagi kebebasan kepada kita untuk buat apa-apa saja, tapi bersyarat. Macam parent saya, masa saya kecil-kecil tu kan, petang kena keluar. Petang macam okay, keluar. Jangan duduk dalam rumah, pergi main dengan kawan-kawan sebelum maghrib balik. So kita keluar, parent kita tak tahu apa kita buat. So nak main ke, kau nak jatuh ke, nak pergi rumah orang ke, yang penting sebelum maghrib kau balik. Saya macam tu. So saya ni memang dibesarkan dengan dah biasa buat decision sendiri, dah biasa explore dunia saya sendiri. So bila sampai ke anak-anak, saya praktikkan cara saya, husband saya praktikkan cara dia. So dia macam ada combination of both. So macam husband saya, tak boleh. Saya tak apa, pergi je. Kadang-kadang konflik kat situ. Tapi lepas kita dah kahwin 10 tahun ni kan, kita dah tahulah macam husband saya kasih main kat luar dengan syarat pakai slipper. Macam saya okey je. Untuk dia orang grounding kan. Tapi sebab kita ni seorang doktor, so kita tahu apa danger yang bakal berlaku lah bila kita ada anak kecil. Contohnya drowning. Kalau mandi swimming pool, satu syarat saya, kena ada orang perhatikan. Tak boleh biarkan. Walaupun saya free range parent, tapi saya mesti perhatilah sebab takut drowning kan. Betul. Nombor 2, tak boleh main dengan tali, takut choking. Kan dia gurau-gurau, tiba-tiba tercekik pula apa ni, terbelit dekat ni kan. Nombor 3, takut jatuh lah. Kalau kat tangga memang tak boleh main. Benda macam tu lah. Saya sangat laid back lah parenting saya. Asalkan anak tahu batasan, should be okay. Saya nak dia orang enjoy dia orang punya childhood. Setengah orang kan ada mindset, anak doktor ni mesti dia tak kasih ni, mesti dia tak kasih ni kan. Saya okay lah. Sebab tu kita tanya hari ni kan, macam mana, boleh ke tak boleh. Jadi sebenarnya Dr. Fatin dia okay sahaja. Husband yang sedikit teliti lah. Mungkin sebab dia besarkan dalam keluarga yang macam tu kan. Tapi dulu-dulu waktu awal-awal nak biasa kan, macam mana kan doktor cakap tadi ada konflik juga. So macam mana you guys sort it out, macam nak selesaikan konflik tu doktor? Selalu saya tak cakap lah depan anak. Nanti anak macam tengok kita sebagai parent, suami isteri pun tak mendapat kata persetujuan kan. Saya tak nak anak saya tak hormat suami saya. So saya kalau saya nak, bila kita ada konflik ke, kita cakap kat belakang lah. Contoh saya suruh dia main kat luar, husband saya pula suruh main kat dalam. Sebab panas, contoh husband saya, panas tu nanti kan demam, hidung berdarah, macam tu kan. Kalau saya tengah panas, pergi main kat luar. Dia macam kan, tu kan, nak main waktu hujan, saning kan, pergi main kat luar, grounding pergi. So jadi bila macam tu, anak saya akan tanya, nak pergi main kat luar ke kat dalam ni? Lepas tu saya akan tengok muka husband saya, tengok husband saya dia insist untuk buat apa, yang mana, yang mana. Kita tak nak cakap depan-depan. Kalau husband saya kata ikut je lah, nak main kat luar boleh, duduk dalam boleh. So anak ikut lah. Lepas tu saya akan cakap lah, I rasa kalau hari panas better kita bagi anak kita main kat luar. Tapi tak ada anak lah waktu tu. Kita cakap kita-kita je, supaya kita dapat satu kata putus dan anak tak nampak discussion kita tu. Saya rasa penting benda tu untuk anak hormat lah. So kalau kita nak tegur pasangan kita depan-depan anak, itu boleh menyebabkan anak tak hormat pada ibu dan bapanya. Sebab nanti bila dia handle situasi, bila dia berdepan dengan situasi macam tu, dia pun mama ataupun Umi boleh dia cakap dengan Abi macam tu hari tu, takkan kita tak boleh kan. So betul juga lah, saya setuju dengan cara doktor tu. Tapi kita nak ke soalan yang seterusnya. Seorang ibu takkan terlepas dari stres. So Dr. Fatiliana, apa yang doktor lakukan untuk me time, untuk kurangkan rasa stres, untuk enjoy kehidupan doktor ni? Okay, stres ni semua orang ada lah kan. Semua orang ada. Kita jadi mak ke, tak jadi mak ke, memang stres. Kalau kita fikirkan sangat, memang menjadi-jadi stres tu lah. Tapi you kena ada mekanism lah untuk you overcome that stress. Macam saya suka, contoh saya rasa kecewa dengan satu situasi kan. Setengah orang dia macam, okay lah tak apalah, lupakan je lah, tidur. Saya bukan jenis macam tu. Bagi saya, kita kena validate that emotion. Apa yang kita rasa tu valid. Kita kena firm cakap, okay aku sedih because of this. Kenapa aku sedih?
sebab aku seorang sekian. Supaya kita berdamai dengan kita punya perasaan. Kita jangan menidakkan perasaan menafikan kita. apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa tu valid. Kita manusia, kita ada perasaan kan. So kita kena validate emotion kita. Lepas tu kita kena ambil tempoh bertenang. Saya rasa jangan buat keputusan, jangan cakap something bila you dalam keadaan yang tak stabil. You akan melukakan hati orang lain, terutama family lah, suami dan anak-anak, ibu bapa kita kan. Itu satu. Bila saya dah validate saya punya emotion, saya akan cuba untuk keluar from that situation. Contohlah katalah saya penat sangat bekerja, rumah saya bersepah sangat. Bila kita orang perempuan ni dengar sepah pun nak kecoh, tapi dia boleh buatkan mental health kita stres kan. Kita balik rumah, kita balik penat, rumah kita bersepah, kita lagi nak kemas kan. Jadi apa yang saya buat akan keluar dari situasi tu. Saya akan cakap husband, I rasa stres, I nak keluar sekejap, I nak beli kopi ke apa. Saya punya terapi adalah memandu. Saya tak duduk di KL, so tak ada jam. So kalau kat KL memandu tu mungkin lagi stres kot. Saya tak duduk di KL, saya duduk di Seremban. So dekat Seremban ni banyak gunung-gunung tau. So jalan ni pun macam bertenang je. So bila saya keluar, saya akan validate emotion saya. Cakap okay, memang patut pun aku rasa sedih, sebabnya tak ada siapa tolong kemas rumah. Contoh macam tu kan. Lepas tu bila saya dah bertenang, lepas tu saya akan buat benda saya suka. Saya suka minum kopi, saya suka pergi Family Mart. Contoh, saya beli makan benda yang saya suka, saya minum, saya duduk dalam kereta, saya ambil tempoh bertenang. Buka aircon kuat-kuat, dengar lagu saya suka. Lepas saya dah bertenang, saya akan resonate balik. Cakap, saya cuba fikir dari perspektif suami dan anak-anak. Mungkin suami saya pun baru balik, dia pun tak sempat juga nak kemas. Anak-anak pun tadi mungkin lepas dia main, terus kena pergi mengaji, tak sempat. Jadi, bila saya cuba untuk meletakkan diri saya di situasi suami dan anak-anak. Saya boleh bertenang. Bila saya bertenang baru saya akan balik. Tips saya adalah jangan duduk dalam masalah lama-lama. Jangan duduk. Kita sedap layan perasaan tapi dia tak membantu. You hanya akan macam ni mengeruhkan keadaan dan efek sekeliling. Ya, you akan efek. Lepas tu paling teruk kalau you bagi silent treatment. Kan saya paling tak suka orang bagi silent treatment. Lagi suka orang bercakap dengan kita apa masalah kita, bagi tahu je depan-depan daripada silent treatment. Yes. Kan don't expect kita untuk tahu apa yang dirasa lah kan. Jadi bila berbincang atau meluahkan apa ni, at least kita tahu kat mana silap kita, so kita pun boleh perbetulkan diri. Saya rasa satu benda yang masyarakat kita selalu suka buat sekarang adalah bersendirian. Dia ada satu trend tau. It's okay to be lonely. It's okay to be alone. Bukan setiap masa you have to be alone. Kita manusia diciptakan untuk berteman, berpasangan. Kita memang, manusia ni memang kena bercakap. Memang kena bersosial. Kita tak boleh ada masalah pendam. Dengan harapan dia akan elok sendiri. Kita sebenarnya menyimpan barah dalam hati kita. Eventually dia akan membentuk dendam. Dia akan membentuk personality yang negatif. Bila you tak boleh tahan, you sembuh je siapa orang tu. That is not good. So saya rasa saya akan bercakap dengan suami saya. Saya akan bercakap. Cuma saya akan tunggu bila saya bertenang. Sebab kita marah, kita tak boleh bercakap. Kita nak bergaduh je kan. Bila kita bercakap pun menyakitkan hati orang. Betul. Husband saya selalu pesan, kalau you rasa marah, you jangan cakap dulu dengan I. Tak apa, I faham. You ambil masa, bila you bertenang, you cakap, I boleh terima semuanya. Husband saya, dia sangat matang lah sebab umur kita jauh kan. So dia pun tahu kalau saya dah diam, saya dah masuk kereta tu, saya minta izin lah nak keluar sekejap, dia tahu I stress. So dia kata, okay, semua duduk dengan Abi, kita tengok movie, biar Umi keluar, Umi nak pergi beli barang. So maksudnya saya nak me time lah tu. Saya bukan susah pun, pergi bawa kereta je, bukannya pergi beli handbag mahal pun. Tapi betul lah sekarang ni bila spend masa dekat dalam kereta, buat apa yang kita suka, kita dengar lagu, kita makan-makan, minum kopi, tu pun dah cukup untuk buat kita hilang segala stres. Macam akak pun kadang-kadang kalau datang office awal kan, akan duduk dulu dekat dalam kereta, lepak-lepak dulu, scroll phone dulu, tengok apa-apa motivation quotes ke atau apa, and then kita akan mulakan hari tu pun dengan fresh. Kita rasa lebih ready kan. Yes, betul. Okay, terakhir nak minta mungkin doktor boleh kongsikan peranan husband juga dalam menjayakan sesuatu perjalanan rumah tangga, especially dalam membentuk hubungan suami isteri yang harmoni, dan juga orang kata dalam mendidik membesarkan anak-anak bersama. Silakan doktor. Okay. Suami memang memain peranan yang sangat-sangat penting lah. Kita anak-anak ni memang kena ada father figure.
kena ada father figure dalam hidup diorang. Mak garang macam mana pun tak sama tegas dengan ayah. Kan? Anak perempuan rapat dengan ayah, anak lelaki rapat dengan mak. So, sebelum kita membina keluarga, masing-masing kena tahu peranan masing-masing. Suami apa peranannya, isteri apa peranannya. Kita tak boleh macam, itu tanggungjawab you kenalah buat, ini tanggungjawab I. Tak, bila kita dah kahwin, kita dah berpasangan, kita dah jadi team. Contoh kalau kita bekerja, kita suka kawan cakap, kau buatlah tu kerja kau kan, aku tak nak tolong, aku punya kerja yang ni. Kita pun tak suka kan. Tapi kenapa bila kita berkahwin, kita sangat berkira benda tu dengan suami. Ni kan kerja you kena buat. Ni kan kerja, I buat kerja ni je, itu tanggungjawab suami. Memang betul. Dalam Islam pun ada dilandaskan apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab isteri. Basic kena ada. Tapi kita sebagai isteri, kita sebagai suami, kita kena ada ihsan dekat pasangan kita. Kan? Saya rasa ihsan ni yang akan membentuk keluarga tu. Ihsan ni adalah perasaan macam kita rasa kesian, kita nak membantu untuk mengurangkan beban orang tu. Walaupun benda tu mungkin bukan tanggungjawab kita. Betul. Okay, saya tak cakap pasal nafkah lah. Saya cakap in terms of jaga anak-anak ke, tolong hantar anak-anak sekolah ke, beli makanan ke. Samalah kalau macam isteri penat bekerja, tak sempat masak, suami belikan makanan. Tak payahlah tunggu isteri tu kita makan apa, nampak isteri penat, beli je. Tolong masak ke kalau pandai kan. Kalau pandai macam tu. Dia saya rasa benda ni unspoken rules lah. Tak perlu kita gariskan. Setengah orang ni strict, okay kita kahwin ni tanggungjawab you. Ni tanggungjawab. Tak boleh, tak harmoni. Kita tak ada kepercayaan. You kena ada kepercayaan, tapi kita kena ada ground rule lah. Apa-apa letakkan agama kita nombor satu. Bila kita letakkan agama kita nombor satu, kita akan hidup berlandaskan itu. Betul lah. Contoh macam isteri pun kadang-kadang menghormati situasi suami juga pun penting. Kadang-kadang suami baru balik kerja dan kita pun mulalah pokpet mungkit sana, mungkit sini, awak macam gitu, awak macam ni. Kadang-kadang perasaan suami juga harus dijaga lah. Maknanya kita bercakap secara general, maknanya suami jaga perasaan isteri, isteri juga kena menjaga perasaan suami. What you expect from others, itulah yang you should give to others juga. Betul. Kan doktor? Okay, so kita dah habis sesi podcast bersama dengan Dr. Fatin hari ni. Thank you very much doktor di atas perkongsian yang best sangat. Okay, berbaloi lah, kita tunggu doktor lama ni. Okay. Sorry dah bertahun tunggu ya. Okay. Kita doakan keluarga Dr. Fatin sentiasa dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Dan kita doakan segala urusan doktor dan husband dipermudahkan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak juga kan. Alright. So kita jumpa lagi di dalam Borak Pak Emma podcast yang akan datang bersama tetamu. Siapakah tetamu kita yang akan datang? Sama-sama nantikan dan jangan lupa untuk tunjukkan sokongan anda kepada majalah Pak Emma dengan mengikuti kami di media sosial kami di TikTok, IG, Facebook dan juga boleh subscribe YouTube majalah Pak Emma. Okay? So kita jumpa lagi di hari yang lain bersama tetamu yang lain. Bye. Assalamualaikum. Thank you doktor. Thank you Kak Amy.